Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Satu isu ni memang semua orang tahu, doktor cukup rapat dengan hati doktor isu pengeluaran 10,000 ni. Kalau kita tengok pada video Ketua Pemuda PAS atau PM ni, dia pelekehkan usaha doktor. Katanya PM itu UMNO, kenapa nak serang PM? Kan? Tiba-tiba Wan Saiful, Wan Jan ni pula menyokong cadangan pengeluaran tersebut. Kemana mereka ni sebenarnya? Bagi saya, Alhamdulillah, kalau Bersatu sudah membuat U-turn. Kerana kalau kita lihat daripada apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Najib dalam Facebook dia, yang menentang kuat dalam kabinet adalah ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri daripada Bersatu, daripada Perikatan Nasional. Dan itu sebab juga saya pernah sebut dalam ruangan wawancara, kan, apa yang membezakan suasana hari ini apabila Perdana Menterinya UMNO dengan sebelum-sebelum ini, kan, apabila Perdana Menteri itu UMNO. Hari ini UMNO tidak lagi menguasai kerajaan, kan. Dulu UMNO menguasai kerajaan. Sebab itu kalau dulu Perhimpunan Agung UMNO akan ada usul agama, usul pendidikan, usul ekonomi, usul bahas ucapan dasar Presiden, dan disaksikan oleh kementerian-kementerian. Waktu itu saya sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ada bilik khas yang menempatkan wakil-wakil agensi daripada JAKIM, daripada YAPI, daripada YADIN dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka akan mencatat apa juga perbahasan yang dibawa dalam usul agama. Mereka akan catat, sebab itulah yang akan menjadi dasar oleh kerajaan. Apa juga dasar yang dibincangkan, usul yang dibincangkan dalam ekonomi, itulah yang akan menjadi dasar dalam konteks kerajaan. Kerana waktu itu UMNO menguasai kerajaan. Apa juga ketetapan parti, kerajaan kena laksanakan, Perdana Menteri kena akur apa keputusan akar Robi. Tapi hari ini kan kerajaan ini adalah kerajaan campuran. UMNO tidak besar, bilangannya hanya 37. Kalau campur dengan BN hanya 42. Saya nak doktor perbetulkan, kerajaan ini bukan kerajaan UMNO. Memang betul, kerajaan ini bukan kerajaan UMNO. Ini kerajaan campuran, kan? Dulu namanya Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau ikut Datuk Zahid, ini Kerajaan Perikatan Nasional 2.0, kan? Tapi baguslah, kerana Perdana Menteri pun tak nak guna nama Perikatan Nasional sebab dia jadi fobia. Rakyat jadi fobia dengan apa PKP yang berterusan, rakyat dikurung begitu lama, walaupun UMNO kalau kita tengok itu kerajaan campuran. Ingat waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri Menteri Kanan, kan, ketetapan parti, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid beberapa kali sebut, saya sendiri sebut, nak buat lockdown, buat betul-betul. Buat 14 hari, buat 20 hari, betul-betul lockdown, kan? Tutup semua, buat macam PKP 1, once and for all. Tapi tak, kan? Kilang-kilang dibenarkan buka, kluster kilang begitu besar, mereka ni bercampur. Saya duduk dekat Petaling Jaya, kluster kilang paling besar, mereka juga pergi ke tempat shopping mall, tempat beli pergi ke pasar tani, pergi ke Giant supermarket, pergi ke tempat yang dengan orang ramai. Akhirnya peningkatan kes besar, dan waktu itu kita belum lagi vaksinasi, baru sekitar 20%, 30%. Dan jumlah mereka yang masuk ke ward-ward hospital begitu besar, dan kita terpaksa buat pusat-pusat kuarantin, pusat-pusat di Maib dan sebagainya, kerana kapasiti katil di hospital besar. Berbeza dengan sekarang. Sekarang ini walaupun jumlah kes sudah mencecah 30,000, tetapi stage 3 and 4 hanya dalam sekitar tak sampai 100, 120. Hari ini pun saya tak tengok lagi, tapi dalam sekitar itu kapasiti katil dalam sekitar 30%. Tapi kita kena ingat, waktu itu fobianya kepada Perikatan Nasional, akhirnya kita namakan Kerajaan Keluarga Malaysia, tetapi hakikatnya kerajaan ini adalah kerajaan yang sama. Bila Datuk Seri Ismail Sabri dinobatkan sebagai Perdana Menteri atas persetujuan Bersatu, dan Bersatu kata UMNO tak bersetuju tapi dia orang yang menobatkan. Tak betul. Kalau UMNO tak bersetuju, mana cukup ahli parlimen nak membentuk kerajaan. Kita bersetuju. Majlis Kerja Tertinggi memberikan dukungan padu kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi kena ingat, beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pun, diangkat oleh Bersatu pun dengan syarat. Dan banyak syarat-syarat itu tidak didedahkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Tapi Tan Sri Muhyiddin dah mula keluarkan kenyataan, kan? Ingat, kami lantik sebagai Perdana Menteri bersyarat. Antara syaratnya ialah kekalkan portfolio menteri-menteri seperti mana dulu. Sebab itulah Menteri Kewangan Datuk Seri Tunku Zafrul adalah menteri yang sama yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Menteri KDN, menteri yang sama. Azmin Ali, menteri yang sama. Menteri Pendidikan, menteri yang sama.
Kalau ada perubahan pun di sebelah UMNO, satu dua yang berubah portfolio dan satu dua yang dilantik. Contohnya Datuk Seri Mahathir Khalid dilantik, tetapi Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah dia ambil, tapi kotanya masih lagi sama. Maknanya komposisi kerajaan hari ini adalah komposisi yang sama dengan kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Ada benarnya bila Presiden kata kerajaan Perikatan Nasional 2.0, tetapi hakikatnya banyak perkara yang Perdana Menteri tak boleh buat seperti mana waktu Perdana Menteri UMNO memerintah secara dominan dan mutlak. Sebab itu dalam konteks ini saya bersyukur bila NGO pergi jumpa dengan Wan Saiful, Ketua Penerangan Bersatu, dan dia mengatakan bahawa dia ada komitmen, kita nak mendengar suara rakyat, dia akan bawa kepada Tan Sri Muhyiddin. Kalau semua setuju, alhamdulillah, sebab ini bukan isu politik. Beberapa kali kita katakan rakyat memang susah. Bila kita kata susah, dia kata sekarang ni ekonomi dah buka. Betul lah, ekonomi dah buka, tetapi setahun yang lalu apabila PKP berterusan, ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang dicutikan tanpa gaji. Mereka di kalangan M40 lagi teruk, sebab M40 tak menerima apa-apa bantuan, tidak berbanding dengan B40. Sekurang-kurangnya B40 dapat juga BPN, BKC, BPR, sampai sekarang bantuan keluarga Malaysia. Tetapi bagi M40, mereka yang bergaji 5,000 ke atas, mereka yang bergaji 5,000 dicampur household income, maknanya campur suami isteri 5,000. Maknanya kalau suami itu bergaji 3,000, isterinya bergaji 2,000, itu dah kira M40. Tapi kena ingat, waktu PKP, katakan suami itu kerja swasta, mereka dicutikan tanpa gaji. Ramai. Waktu PKP, pilot berapa ramai yang dicutikan tanpa gaji, sampai kena meniaga rempeyek, nasi lemak. Ada yang dalam sektor pelancongan antara yang paling teruk, yang duduk dalam perhotelan, hotel kena tutup dan sebagainya, tak ada pelancong. Dan mereka ini bukan kategori B40, tetapi bila mereka tidak ada bantuan, peringkat awal mereka boleh survive lagi dengan simpanan-simpanan yang masih tersisa. Tetapi bila masuk bulan 12, masuk awal tahun ini, mereka betul-betul dah hilang punca. Pergi kepada Along, sekarang ni Along makin meningkat. Sebab itu mereka perlukan 10,000 one off. Hari ini rata-rata sekarang ni tengok, saya dulu tengok komen-komen 10,000. Dan ini adalah perkara yang memang rakyat mahukan. Dan ini bukan soal tak apalah Bersatu nak claim, lepas ni nak claim kredit, katakan mereka yang berjaya, tak apa. Bagi saya, lepas pada ni saya kata alhamdulillah Bersatu yang telah berjaya bawa KWSP RM10,000. Bagi saya tak ada masalah. Yang pentingnya rakyat dapat manfaat. Sebab Saudara Rafiq, setiap kali mana-mana saya pergi, saya bertemu dengan orang tengok muka saya ni macam muka KWSP tetapi tak apa. Bagi saya alhamdulillah, maknanya mereka menaruh harapan kepada pemuda untuk menyuarakan hasrat mereka. Tetapi muka KWSP okey lagi, takut tengok muka 10,000. Tetapi saya paling kesian ialah mereka menangis-nangis. Itu betul-betul menyebabkan saya sebab orang menangis, kata mereka hilang pekerjaan dah 3-4 bulan, anak universiti nak tampung macam mana, hutang kelip pinggang, Along kejar sampai ke rumah, bank-bank dah mula tu. Lepas tu bila saya pergi ke Sabah, kebetulan pula saya dengan Presiden pergi ke Sabah dalam kapal terbang yang sama. Pramugara tengok muka saya, dia kata, dia panggil saya Datuk, tolonglah perjuangkan kami KWSP. Dia cakap kuat sebab dia dengan Presiden cakap. Presiden tunjuk belakang ni rupanya ada setiausaha politik Menteri Kewangan. Dia ceritakan kawan-kawan saya dengan pramugara dah banyak terbeban, susah dan tertekan. Sebab apa? Bank dah panggil, mereka punya schedule penerbangan tak macam dulu, baru saja pulih balik pun, tetapi mereka terpaksa berhutang beberapa bulan dah. Dan ini adalah realiti. Ramai rakyat yang mahu memulakan hidup baru. Sebab itulah Saudara Rafi, saya nak sebutkan, minggu lepas pada 17 Februari kita ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, dan Presiden buat pertama kali tegas sebenarnya. Dia kata UMNO kena terus perjuangkan, kerana dia sendiri menyaksikan bila dia pergi ke restoran, dia pergi ke beberapa tempat, dan dia cerita balik pengalamannya dia di atas kapal terbang tu, orang merintih. Dan orang merintih ni bukan orang merintih main-main tau. Ini merintih, kita boleh tahu kesusahan dan kepayahan sebenar rakyat ini. Dan dia kata kita kena perjuangkan, dan minta, waktu itu kebetulan pula Datuk Seri Ismail Sabri tak dapat hadir pula.
Tapi dia sebut bahawa ini kita ketetapan yang kita tak boleh tarik balik. Dan saya minta Ketua Pemuda untuk buat taklimat. Dan saya diminta buat taklimat ringkas berkenaan dengan ini. Dan itu ketetapan dan pendirian UMNO. Dan sebab itulah kita akan terus perjuangkan. Dan kita harap parti-parti lain pun akan turut menyokong dalam hal ini. Kepentingan rakyat. Baik. Kiranya anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.